Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera to all the students. Alright. Jadi hari ni cikgu nak sambung lagi pembelajaran kita tentang vektor produk. Okay, so last time kita dah belajar tentang skala produk ataupun A dot B ataupun dipanggil sebagai dot produk. Sebab apa kita panggil dia sebagai skala produk? Sebab skala produk ini A dot B itu vektor A dot vektor B itu dia akan menghasilkan satu nilai ataupun satu skala. Jadi kita panggil dia sebagai skala produk, and then dia punya formula untuk A dot B samalah dengan modulus A darab dengan modulus B, kemudian darab dengan cos theta, where theta is the angle between the two vectors. Okay, masih ingat lagi kan formula tu? Okay, and then kita ada satu lagi formula untuk A dot B, iaitu dalam bentuk component form. Kita ada A1, B1 tambah A2, B2 tambah dengan A3, B3. And then bila kita samakan kedua-dua belah persamaan itu, kita boleh gunakan formula itu untuk mendapatkan sudut di antara dua theta, iaitu kita boleh mencari cos theta samalah dengan A dot B bahagi dengan modulus A darab dengan modulus B. Yang dekat atas tu A dot B tu kita gunakan formula dalam component form, kita akan dapat satu value, dan dekat bawah tu kita kena mencari magnitude bagi vektor A dan magnitude bagi vektor B menggunakan formula yang bersesuaian lah. Okay. And then ada satu lagi sifat ataupun kriteria yang penting lah untuk A dot B. A dot B ni dia akan sama dengan kosong kalau A is perpendicular to B. Kalau A dengan B tu perpendicular to each other, maka dia akan menghasilkan A dot B itu nilai dia samalah dengan kosong, macam I dot J kan. Yang itu sama dengan kosong sebab I dengan J tu dia perpendicular to each other. Alright. Okay, jadi sekarang kita nak masuk kepada vector product. So what is the vector product? The vector product atau dikenali juga sebagai cross product. Okay, so kalau dari segi simbolnya kita ada macam ni lah. Maksudnya kita akan ada A darab dengan B. So simbol dia macam ni lah, macam tanda darab tu, ataupun cross product. The vector product or the cross product of two non-zero vectors A and B is given by A cross B. Macam inilah A cross B. Jadi sebenarnya dia ada satu formula yang berbeza sedikit dengan A dot B, iaitu dekat sini kita akan ada formulanya adalah modulus A yang kita darab dengan modulus B, kemudian dia ada sin theta, yang mana theta ini adalah sudut di antara dua vektor. Okay. Kemudian kita akan darabkan dengan satu unit vektor which is parallel to the plane. Okay, sekejap lagi cikgu terangkan ke atas. Jadi formulanya berbanding dengan A dot B ialah bezanya kalau A dot B dekat sini ialah cos theta, tapi kalau A cross B dan dekat sini kita ada sin theta. And then kita darabkan dengan satu unit vector yang perpendicular to both A and B. Okay. Jadi dekat sini ini menunjukkan bahawa A cross B, vektor A cross vektor B itu dia akan menghasilkan satu vektor. Kalau sebelum ini dot product dia akan menghasilkan satu skala, tapi yang ini dia akan menghasilkan satu vektor. Sebab tu kat sini kita ada darabkan dengan unit vektor yang selari yang perpendicular to both A dan B. Okay, so kalau dari segi gambar rajahnya macam ni lah, kita akan ada vektor A dan vektor B. So yang ini adalah vektor A, so this is vektor B. Jadi theta-nya akan berada di sinilah, iaitu sudut di antara vektor A dan juga vektor B. So A cross B ini dia akan menghasilkan satu vektor baru yang perpendicular with B, and this vector also is perpendicular to A. Maksudnya A cross B ini dia akan menghasilkan satu vektor ni, vektor yang macam tegak naik ke atas ini.
Okay, so dia akan selari dengan unit vektor. Katalah dekat sini ada unit vektor. Unit vektor ni kita tahu bahawa dia mempunyai magnitude satu unit kan. Okay, jadi dia akan selari dengan unit vektor ini, ataupun yang ini dikenali sebagai n cap tu lah. Okay, yang mana A cross B ini dia akan perpendicular to the plane. Okay, maksudnya ini adalah plane lah. Kita ada satu plane. Dan vector A dengan vector B tu located on the plane. So A cross B akan menghasilkan ini satu vektor yang naik ke atas ini, yang warna merah, anak panah yang warna merah. So itu adalah A cross B. Okay, so it is a vector lah. Okay, the direction in which the vector product of A and B can be obtained from the right hand rule. Okay, dekat situ boleh tengok gambar ajar kat dalam modul tu kita menggunakan right hand rule itu. Okay, jadi dia selari dengan right hand rule tu lah. Okay, A darab B. We multiply two vectors in a plane A and B together to get a new vector A cross B, which is perpendicular to the plane. Macam cikgu dah terangkan tadi lah. Okay, kita ada dua vektor di atas satu plane. So kita crosskan dia, cross product, dia akan menghasilkan satu vektor yang akan perpendicular to the plane. Kalau dia perpendicular to the plane, maknanya dia akan perpendicular to both vector A and vector B. Okay, then n cap is a unit vector perpendicular to both A and B. Sama jugalah. Yang ini adalah n cap yang juga perpendicular to both A and B. Alright. Then the vector product A cross B is also perpendicular to both A and B. So vector product A cross B is the scalar multiple of n. Maksudnya dia adalah satu scalar multiple of n. Maksudnya vector product A kita ini mungkin 2 kali n ataupun 3 kali n, sebab dia selari dengan vector n itu, tetapi mungkin magnitude dia lebih panjang lah. Macam ni kan, magnitude dia lebih panjang. So ini mungkin 5 kali n ke macam tu lah. So it is a scalar multiple of n. Okay. Note that A cross B equals 0 if and only if A and B are parallel. Okay. Jadi maksudnya dekat situ kalau katakan A dengan B parallel. Let's say lah cikgu ada dua vektor which is parallel to each other. Katalah ini satu vektor A. Kalau parallel tu dia tak semestinya magnitude dia sama panjang. Jadi katalah ini cikgu ada satu lagi magnitude ini adalah vektor B. Katalah dia parallel lah to each other. So A B macam ni. Jadi maksudnya kalau saya nak cari A cross B, maksudnya dekat sini cikgu nak cari A cross B for this case lah. Okay, jadi maksudnya sekarang kalau dari segi gambarannya saya kena lukiskan. So ini adalah vektor A saya. Sebab kita tahu kalau kita nak mengira theta, sudut di antara dua vektor, kita mesti kedua-dua vektor tu mesti bermula daripada titik yang sama kan. Okay, jadi maksudnya nanti vektor B saya is somewhere here lah. Since dia ni adalah selari antara satu sama lain, cuma magnitude kepada vektor B ini dia lebih panjang daripada vektor A. So in this case sebab dia harus keluar daripada titik yang sama, so in this case dia punya theta tu akan sama dengan 0 darjah. Right? So bila kita masukkan dalam formula yang ini, okay, so dia samalah dengan magnitude A, magnitude B, okay, kemudian darab dengan sin 0 darjah dekat situ. Kemudian kita darabkan dengan unit vektor n. So sin 0 ini nilainya adalah 0. Jadi bila 0 ini, 0 n tu, skala multiple of n kan, 0 n tu, so dia samalah dengan 0 ataupun zero vector lah kita panggil. Jadi sebab tu ada satu sifat yang penting tentang cross product, iaitu A cross B ni akan sama dengan 0 if A and B are parallel to each other. Kalau macam yang sebelum ni, kalau dalam dot product kita ada
A dot B sama dengan kosong kalau A perpendicular to B. Tapi dalam di sini pula A cross B akan sama dengan kosong kalau A is parallel to B. Okay. Okey, jadi ini adalah salah satu sifat penting lah untuk cross product. Kalau katakan dua vektor adalah parallel to each other dan kita akan dapat hasilnya A cross B tu akan sama dengan kosong because of this lah. Okay, and then we look at the properties of the vector product. Okay, kita ada A cross B samalah dengan negatif B cross A. Dia tak sama A cross B tak sama dengan B cross A. So ada perbezaan sedikit. Selepas ni nanti kita akan tengok formulanya. Okay, maknanya it's not commutative lah. A cross B dia samalah dengan negatif B darab A. Kemudian satu lagi kita ada A cross B tambah C. Okay, sekejap cikgu tunjukkan sedikit kat sini. Ada satu lagi sifatnya iaitu tentang sifat yang kedua tu A cross dan kita ada B tambah C. Ini semuanya vektor lah ni yang cikgu bold dekat dalam modul itu. Jadi yang ini sama sahaja kita buat macam kaedah pengembangan yang biasa. Okay, so dekat sini kita akan dapat A cross B. Okay, so these are vectors. Okay, kemudian kita tambahkan dengan kemudian kita darab yang ini dulu, and kita darab pula cross product kan A cross C. A cross C. So dalam hal ini dia bukannya hasil darab biasa lah. So that one is a vector product. Okay. So that one will be the properties of two vectors. And then kita lihat pula vector product in component form. Okay. Jadi maksudnya sekarang saya ada formula yang inilah. Okay, A cross B ni tadi samalah dengan magnitude vector A, magnitude vector B, kemudian sin theta, okay, kemudian didarabkan dengan vector N. Okay, so kita tahu hasil untuk cross product ini adalah satu vektor. Okay, jadi maksudnya kalau cikgu ada I cross I, okay, I cross I, kita tahu I dengan I itu adalah dianggap sebagai parallel vectors lah. Dia akan keluar daripada titik yang sama, maknanya nilai theta dekat situ ialah kosong. Jadi maksudnya kita akan ada macam ni lah. I darab dengan I, kemudian dekat sini sudutnya adalah kosong. Okay, kemudian kita darab dengan unit vector N, so dia akan menghasilkan zero vector lah. Dekat sini kosong lah nilainya. So same goes to J darab J. Sebab kita tahu yang kat sini nilainya satu unit. Okay, ini satu unit. So dekat sini kosong. So overall dia akan jadi kosong lah. Okay, yang ini pun sama jugalah. J darab dengan J, and then kita ada sin kosong jugalah. Darab dengan ini, so dia akan menghasilkan kosong. Okay, jadi maknanya sama juga dengan K darab K kan. So this one the unit vectors. So this one juga akan menghasilkan zero lah. Okay, nilainya kosong. And then by definition IJK from a right-handed system. Okay, ada satu kaedah untuk kita dapatkan the cross product untuk yang unit vectors ini. Okay, yang ini kamu boleh catatkanlah dalam ruangan kosong di mana-mana. Kita ada dua kaedah iaitu multiply clockwise and then satu lagi yang multiply anti-clockwise. Okay, jadi formulanya begini kalau yang multiply clockwise, okay, kita buat bulatan begini. Lepas itu kita tandakan I, okay, sini J, okay, sini ialah K. Right? Lepas buat bulatan itu, okay, and then kita buat kalau dia multiply clockwise, multiply clockwise ini, so kita akan ada macam ni lah. Anak panah dia begini, kemudian begini, clockwise. So yang ini adalah multiply clockwise direction lah. Okay, multiply clockwise. Okay, product is positive. Dia akan menghasilkan hasil tambah hasil darab ni, the cross product is positive. Maksudnya macam ni je caranya. So A, kita ikut tanda anak panah ni, A cross J, I cross J.
Maksudnya kita ada I cross J. So hasil dia adalah I cross J akan menghasilkan K. So dekat sini ialah K. Kemudian kita move on untuk anak panah yang kedua. J cross K akan menghasilkan I, iaitu J cross K. So this one is I. And then finally ialah K cross I, dia akan menghasilkan J. So K cross I, so ini akan menghasilkan J. Hasil dekat sini semuanya bernilai positif. Okay? So I darab J sama dengan K. Boleh semak dalam modul tu, J darab K sama dengan I. Tu yang saya dapat kat situ. K darab I sama dengan J. And then kita ada satu lagi untuk yang multiply anti-clockwise. Okay, kalau macam ni. Jadi yang ini sebenarnya kita saya rasa tak perlulah untuk kita ingat sangat benda ni. Just sebagai pengetahuan tambahan sajalah. Okay. Okay, sekejap. Kalau multiply anti-clockwise, so anak panahnya akan beginilah. Okay, anak panah begini. Okay, begini. Jadi dalam kes ini kita akan multiply anti-clockwise. Okay, multiply anti-clockwise. Jadi saya akan start di sini J cross I. Okay, ikut tanda anak panah. J cross I. So J cross I sama dengan negative K. Lupa nak sebut tadi, the product is negative. Yang dekat sini the product is positive, yang dekat sini the product is negative. And then kita ada J cross I sudah, and then I cross K. Anak panah sini I cross K. So I cross ini akan menghasilkan negative J. Okay, and then finally K cross J. K cross J ini akan menghasilkan negative I. Okay. Jadinya menggunakan semua formula ini kita gabungkan semua sekali, kita nak dapatkan three dimensional vectors, the cross product of the three dimensional vectors dalam component form. Okay, jadi kita ada formula sebenarnya. Selain daripada formula yang ini, kita akan ada satu lagi formula dalam component form. Sama juga macam dot product kan, kita ada satu formula yang melibatkan sudut antara dua vektor, and then kita juga ada satu formula yang dalam component form. Okay, jadi kalau untuk yang cross product ini dalam component form, okay, consider three dimensional vectors. Okay, katalah kita ada dua vektor, iaitu vektor A nya adalah x1i campur dengan y1j. Okay, kemudian tambah dengan z1k. Okay, manakala vektor B itu pula adalah x2i, okay, campur dengan y2j, and then campur dengan z2k. Okay, so saya gunakan 1 dan 2 lah untuk membezakan di antara vektor A dengan vektor B. Okay, jadi maksudnya sekarang saya akan ada ini formulanya dalam component form. Okay, so saya akan dapat cara kita nak buat ialah kita macam menggunakan determinant, konsep determinant. Caranya ialah kita akan susun I, J, K macam ni. Oh, sebelum tu sekejap sebelum saya tunjukkan formula ini, apa kata saya tuliskan dulu vektor ini dalam bentuk kolom vektor lah, supaya lebih jelas. Jadi dekat sini saya akan ada vektor A saya ni, maksudnya dia adalah x1, y1, z1. Manakala vektor B ni pula adalah x2, y2, z2. Okay, jadi maksudnya untuk yang A cross B dalam component form, kita boleh buat dalam bentuk determinant, macam kita mengira determinant, penentu masa kita mencari matrix dulu kan, matrix 2 kali 2, matrix 3 kali 3 tu kan. Kita akan susun begini I, J, K, kita susun. Kemudian kita tengok apa darab apa kan, A cross B, A dahulu. Okay, so kita akan susun A ini secara horizontal. Maksudnya masuk dekat sini x1, y1, z1. Okay, and then followed by B. B yang sebelah sini B. So kita akan susun secara melintang juga
X2, Y2 dan Z2. Okay. Jadi formulanya adalah macam mana nak mengira benda ni. So kalau katakan I ni kita tutup sini and then kita tutup sini. Untuk I kita tutup sebelah sini and then kita tutup sebelah sini. So apa yang kita dapat? Dekat situ yang tinggal adalah Y1, Z1, Y2, Z2. Kemudian jangan lupa darab dengan I. Okay. Ini cara nak mengira ni lah, macam determinant. Lepas tu nanti untuk J pula kita tutup row untuk J dan juga kolom untuk J. Tapi dekat sini ada tanda tolak. Mesti tolak. So apa dia punya determinant yang tinggal lepas kita tutup sini dan sini. So dekat sini adalah X1, Z1, X2, Z2. Kemudian darab dengan J, right? Kemudian akhir sekali yang untuk K ni pula kita tutup the first row and the third column. Okay. So yang tinggal dekat situ, dekat sini ialah jadi tambah. Okay. So dekat sini adalah X1, Y1. Kemudian kita ada X2, Y2. Kemudian didarabkan dengan vektor K. Right? Okay. Jadi maksudnya mula-mula kita tutup yang ini dulu. First row and first column untuk dapatkan yang ini. Kemudian darab dengan I. Dia punya susunan ni mesti tambah, tolak, tambah. Okay. Kemudian yang kedua ni pula untuk J kita tutup sini. The second row, second column and first row. So kita dapat yang inilah. Okay. So ini adalah formulanya. Jadi nanti masa kita nak menolakkan itu, kita macam biasalah. Kita gunakan AD tolak BC. Maksudnya nanti saya akan ada Y1, Z2 kan, tolak dengan Z1, Y2. So sini darab dengan I, kemudian tolak dekat sini akan ada X1, Z2. Ini darab ini, tolak ini, darab ini. Tolak dengan X2, Z1. Okay, darab dengan J, kemudian saya akan tambah ini darab ini kan. X1, Y2, kemudian saya tolakkan dengan X2, Y1, kemudian darab dengan K. Okay. So yang di sini dia akan menghasilkan satu nilai lah. Dekat sini satu nilai, dekat sini satu nilai ataupun satu nombor. Dekat sini adalah satu nilai. Jadi maksudnya nanti kita akan dapat jawapan dia in terms of I, J dan K. Contohnya lah, macam katalah saya akan dapat jawapan ini katalah sebagai MI campur dengan NJ, okay, tambah dengan MNO, katalah OK. Okay, OK. Okay. Jadi maksudnya yang mana M, N dan O itu adalah nombor lah. Macam 4I tambah 3J tolak 2K, something like that. Sebab tu kita tengok kalau A cross B ini dia akan menghasilkan satu vektor. Okay. Dekat sini adalah vektornya. Jadi untuk kita mengira magnitude kepada A cross B ini, kita bolehlah menggunakan formula yang inilah. Kalau kamu dapat dalam bentuk komponen ini, kamu boleh kira magnitude-nya menggunakan formula M kuasa 2 tambah N kuasa 2 tambah dengan O kuasa 2. Seperti biasalah. Okay. Tapi kalau katakan kita gunakan formula yang ini, formula sudut di antara dua vektor ini, jadi kita akan ada magnitude bagi A cross B ini. Magnitude bagi A cross B ni dia akan sama dengan modulus A, darab dengan modulus B sin theta. So yang ini sahaja dia akan menghasilkan kalau kita buang saja N kat sini, kita buang saja N kat sini dan kita akan terus mendapat modulus untuk A cross B. Jadi maksudnya dia ada dua formula nanti, satu yang di sini, satu magnitude yang di sini menggunakan ini. Kalau kita ada sudut di antara dua vektor, kalau tak kita boleh menggunakan juga formula yang satu lagi. Nanti kegunaannya lebih kepada macam mana kita nak mencari, kita gabungkan kedua-dua persamaan ini dalam komponen form yang ini, dengan formula yang melibatkan theta ini kita gabungkan untuk mencari sudut di antara dua vektor. Nanti kita lihat kepada contoh soalan lah. Kita berhenti dulu.